datang ke YouTube channel Cikgu Chan. Saya Cikgu Chan, mengajar mata pelajaran sains dan biologi di SMK Bandar Kerayong Pahang. Hello semua, selamat datang ke YouTube channel Cikgu Chan. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng sebagai set reminder. Anak-anak semua, apa yang kamu dapat memerhatikan dari gambar raja ini? Ya, bangunan yang tinggi, kenderaan. Jika kamu nampak kenderaan, apa yang kamu boleh kaitkan? Kenderaan akan membebaskan asap yang hitam. Jadi, tajuk untuk hari ini adalah 7.3 Pencemaran Utara. Apa yang dimaksudkan dengan pencemaran utara? Pencemaran utara adalah satu keadaan yang melibatkan kehadiran sebarang bahan pencemar dalam utara. Bahan pencemar yang wujud dalam utara adalah termasuk sulfur dioksida, nitrogen oksida, telaga, tebu, habuk, karbon monoksida, dan asap. Bahan pencemar tersebut adalah berpunca dari exhaust kenderaan dan kilang. Selain itu, bahan radioaktif juga merupakan bahan pencemar utara. Ini adalah berpunca dari loji kuasa nuklear. Bahan semburan pestisida dan bahan kimia yang berpunca dari aktiviti pertanian dan berladangan juga akan menyebabkan pencemaran utara. Pencemaran utara akan menyebabkan kemudaratan dan ketidakselesaan kepada manusia atau organisma hidup serta alam sekitar. Jadi, anak-anak, tahukah apakah punca dan kesan buruk pencemaran utara? Baiklah, marilah kita sama-sama mengeksplor punca dan kesan buruk pencemaran utara terhadap kesihatan manusia. Asap jeraga akan menyebabkan masalah kesesakan nafas. Contohnya, kanak-kanak akan menghidapi penyakit asma. Karbon monoksida akan menyebabkan sakit kepala, kerencatan akal ataupun maut. Sulfur dioksida pula akan menyebabkan penyakit saluran pernafasan. Zara asbestos akan menyebabkan kanser paru-paru. Zara plumbum pula akan menyebabkan kerencatan akal pada kanak-kanak. Anak-anak, tahukah anda pencemaran utara selain memberi kesan yang buruk terhadap kesihatan manusia, ia juga memberi kesan yang teruk terhadap bangunan dan infrastruktur kita. Contohnya, asap, habuk dan jeraga akan mengotorkan bangunan. Hujan asid yang turun ke bumi akan terkumpul menjadi pementapan berasid. Ini akan mempercepatkan kadar hakisan dan pengaratan barangan besi. Selain itu, hujan asid juga akan menyebabkan batuan dan binaan bangunan menjadi lemah dan lapuk serta mempercepatkan hakisan bangunan. Selain itu, pencemaran utara juga memberi kesan terhadap tumbuhan dan haiwan. Hujan asid menyebabkan tanah berasid. Ini kerana nilai pH yang kurang daripada 6
akan menyebabkan bahan-bahan organik tanah mati. Maka, tanah ini menjadi tidak subur dengan ketiadaan nutrien di dalamnya. Tumbuhan menjadi kurang subur ataupun mati kerana asid bertindak balas dengan nutrien dalam tanah akan mengurangkan kesuburan tanah. Selain itu, hujan asid juga menyebabkan hidupan akuatik mati. Air sungai dan laut menjadi berasid akan membunuh hidupan akuatik seperti ikan ataupun mana-mana binatang yang bergantung kepada ikan. Selain itu, pencemaran utara yang disebabkan oleh asap, debu, jerebu juga memberi kesan terhadap tumbuhan. Ini kerana asap menyumbat liang stoma dan menghalang pertukaran gas pada daun tumbuhan. Ini menyebabkan kadar fotosintesis akan berkurang. Debu akan melekat pada permukaan daun dan mengurangkan jumlah cahaya yang diterima oleh tumbuhan. Oleh itu, kadar fotosintesis akan berkurang. Jerebu menghalang penebusan cahaya matahari dan mengurangkan kadar fotosintesis. Dengan ini, hasil pertanian turut berkurang. Anak-anak, tahukah anda pencemaran utara juga menyebabkan iklim bumi kita berubah? Adakah anda terasa suhu persekitaran anda semakin hari semakin panas? Ini kerana karbon dioksida yang merupakan gas rumah hijau meningkat dan melebihi tahap normal. Apabila komposisinya meningkat, molekul-molekul gas ini yang bersifat penyimpan haba akan memerangkap haba lalu melambatkan proses pembebasan haba. Ini menyebabkan kesan rumah hijau. Chlorofluorokarbon (CFC) merupakan penyumbang utama dalam penipisan ozon. Ia terdiri daripada klorin, fluorin dan karbon. Lazimnya, penggunaan bahan ini dikaitkan dalam pembuatan penghawar dingin, aerosol, peti sejuk dan juga melalui pembuatan busa dan bahan berlarut, terutamanya di kilang-kilang elektronik. Dalam hal ini, chlorofluorokarbon yang digunakan telah meningkatkan kadar penyingkiran ozon yang secara tidak langsung menyebabkan kemerosotan secara beransur-ansur dalam paras ozon global. Penyingkiran ozon yang berlaku ini akan menghakiskan lapisan ozon sedikit demi sedikit sehinggalah ia menjadi lubang. Akhirnya, lapisan ozon ini akan mengalami kebocoran secara serius. Pembakaran bahan api fosil seperti minyak, barang batu oleh loji tenaga dan eksos kenderaan membebaskan berjuta-juta ton gas sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Bahan pencemar ini disebarkan oleh angin dan akan bergabung dengan titisan-titisan air yang turun sebagai hujan asid. Jadi, langkah-langkah untuk mencegah dan mengawal pencemaran udara perlu dilaksanakan. Langkah pertama ialah melalui undang-undang. Denda kepada perokok yang merokok di kawasan ralangan. Denda kepada individu yang melakukan pembakaran terbuka. Tidak membenarkan kilang dibangunkan di kawasan perumahan. Pendidikan juga merupakan salah satu langkah untuk mencegah dan mengawal pencemaran udara. Mendidik generasi muda mengenai kesan pencemaran udara dan langkah pengawalannya. Ini supaya dapat melahirkan insan yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Pihak berkuasa boleh melaksanakan program anti rokok
Selain itu, pihak berkuasa juga boleh menggalakkan orang ramai untuk berjalan kaki, menunggang basikal, menggunakan pengangkutan awam atau berkongsi kenderaan. Penggunaan sains dan teknologi dapat mengurangkan pencemaran udara. Jumlah kereta yang banyak menjadi punca kepada peningkatan pencemaran udara di bandar. Dalam usaha menangani masalah pencemaran udara, pengeluar automotif mengambil inisiatif untuk membangunkan teknologi kenderaan hybrid. Kenderaan hybrid terbukti kurang mencemarkan udara dan membeli lebih kilometer dalam perjalanan. Untuk mengawal haiwan berosak, para beradang boleh menggunakan kaedah kawalan biologi. Kaedah kawalan biologi adalah kaedah untuk mengawal populasi haiwan berosak tanpa menggunakan racun serangga yang mencemarkan udara. Sebagai contoh, burung hantu digunakan untuk memburu dan memakan tikus di dalam ladang kelapa sawit. Anak-anak, kamu sudah belajar klorofluorokarbon (CFC) yang merupakan penyumbang utama dalam penipisan lapisan ozon. Jadi, dengan teknologi peti sejuk yang menggunakan hydroklorofluorokarbon (HCFC) dapat menyelesaikan masalah penipisan lapisan ozon. Selain itu, dengan adanya teknologi moden, penapis udara telah dicipta dan dipasang pada cerobong asap kilang-kilang perindustrian. Penukar pemakin adalah alat yang dicipta dan dipasang pada exhaust kenderaan penumpang untuk mengurangkan kandungan bahan toksik di dalam asap exhaust seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, dan hidrokarbon yang tak terbakar. Dengan ini, tamatlah pengajaran untuk hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Cikgu Chan. Terima kasih.